Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Cikgu Niza. Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali kita ke dalam kelas ekonomi. Okey, bagi tajuk keseimbangan pasaran, standard pembelajaran kita kali ini adalah 2.1.4, iaitu menjelaskan dengan gambar raja perubahan harga mengakibatkan perubahan dalam kuantiti diminta. Mari kita lihat. Apakah yang dimaksudkan dengan perubahan kuantiti diminta? Ya, apa itu perubahan kuantiti diminta? Ya, jadi mari kita lihat ya. Perubahan kuantiti diminta. Apa itu? Perubahan kuantiti diminta. Ya, merujuk kepada perubahan atau pergerakan di sepanjang keluk ya, di sepanjang keluk permintaan yang sama. Ini perkataan yang penting ya. Okey, cikgu akan tunjukkan dengan gambar rajah. Mari kita lihat. Okey, sekarang kita lihat pertama kita akan lukis dulu keluk permintaan ya. Garisan menegak menunjukkan harga. Kemudian garisan mendatar menunjukkan kuantiti dalam unit. Kita letakkan titik origin, jangan lupa. Kemudian pada tingkat harga P0 ya, kuantiti yang diminta adalah Q0. Kita tandakan. Okey, kita beri nama. Itu adalah B. Apa-apa nama pun boleh ya. X, Y, Z pun boleh ya. Okey. Kemudian apabila harga menurun P0 kepada P1, maka kuantiti permintaan akan bertambah di Q1. Kita tandakan dan diberi nama titik kombinasi itu adalah C. Okey, sekarang kita lihat apabila harga meningkat kepada P2. Ya, apa yang berlaku? Ya. Apabila harga meningkat, kuantiti yang diminta akan berkurangan ya. Ditandakan dan titik kombinasi tersebut kita letakkan A ya. Ini adalah hukum permintaan yang telah kita pelajari sebelum ini ya. Apabila titik-titik tadi kita sambungkan, A, B, C tadi kita sambungkan, maka terbentuklah keluk permintaan DD. Ya, ini telah kita pelajari sebelum ini. Okey, sekarang ni mari kita lihat ya. Apa yang berlaku apabila perubahan daripada titik B kepada C? Cuba lihat apa yang berlaku perubahan tersebut ya. Menyebabkan apa? Ya. Okey, ini dipanggil pengembangan permintaan. Sebab apa pengembangan permintaan? Ya. Sebabnya, okay, kalau kamu lihat pada harga P0 ya, kuantiti yang diminta adalah Q0 ya. Okay, bila harga menurun kepada P1 ya, kuantiti yang diminta adalah Q1. Jadi kuantiti akan bertambah ya, daripada Q0 kepada Q1 ya. Okey, harga menurun, kuantiti bertambah. Ini ikut hukum permintaan, maka dipanggil pengembangan permintaan ya. Okey, sekarang mari kita lihat pula ini apa yang berlaku apabila titik B ke A ya, daripada B ke A ya. Apa berlaku di sini ya? Kalau kamu lihat di sini B dengan harga, kita ambil warna lain pula ya.
Okey. Okey, ambil. Pada harga P0, ya, kuantiti yang diminta adalah Q0. Apabila harga meningkat kepada P2, kamu lihat di sini, kuantiti yang diminta telah menurun kepada Q2. Menunjukkan apa? Menunjukkan kuantiti telah berkurangan. Ya, apabila harga naik, kuantiti yang diminta berkurangan. Ini ikut hukum permintaan. Okey, pergerakan ini apa namanya? Ya, dipanggil penguncupan permintaan. Disebabkan oleh kuantiti menurun apabila harga meningkat. Ya. Okey, istilah-istilah ni mesti kamu ingat, ya. Semuanya mengikut hukum permintaan. Ya. Okey. Mari kita uji kemahiran kamu, ya. Okey, soalan 1. Apakah yang dimaksudkan oleh penguncupan permintaan? Okey, penguncupan permintaan. Macam mana kita nak jawab? Pertama, kena lihat kata tugas dulu. Apa itu kata tugas di sini? Apakah? Soalan jelas di sini. Apakah yang dimaksudkan oleh penguncupan? Okey, penguncupan ni adalah kita panggil sebagai kata kunci soalan. Kita nak jawab berdasarkan ini, penguncupan permintaan. Maknanya kita merujuk kepada keluk permintaan, hukum permintaan tadi, ya. Apa yang menyebabkan penguncupan permintaan? Maksud kenapa kuantiti tadi telah berkurangan? Jadi jawapan kita adalah pengurangan kuantiti diminta akibat daripada kenaikan harga barang tersebut. Ya, ini sama dengan hukum permintaan. Apabila kuantiti diminta berkurangan, itu disebabkan oleh kenaikan harga barang tersebut, ya, ikut hukum permintaan. Okey, ya. Sekarang ni saya uji kemudian soalan yang berikutnya. Okey, apakah faktor yang menyebabkan pengembangan permintaan? Ya. Kata kunci soalan ialah faktor yang menyebabkan pengembangan permintaan. Ya. Dalam keluk permintaan tadi, apakah faktor yang menyebabkan pengembangan? Kalau pengembangan permintaan bermaksud kuantiti telah bertambah. Apa yang menyebabkan kuantiti bertambah? Ya. Jadi kalau ikut hukum permintaan dikaitkan dengan harga, ya. Hukum permintaan, apabila harga naik, kuantiti akan turun. Apabila harga turun, kuantiti akan naik. Maknanya di sini pengembangan berlaku apabila harga turun. Jadi jawapannya penurunan harga, ya. Penurunan harga barang itu sendiri menyebabkan kuantiti diminta tadi bertambah. Bertambah ini kita kaitkan dengan apa kita pelajari tadi, ialah pengembangan permintaan. Okey, boleh faham? Ya? Cikgu harap semuanya faham. Ini mudah saja, ya. Tapi ini adalah asas dalam pembelajaran ekonomi kita, ya. Okey, saya teruskan kepada soal 3. Yang lebih susah sikit, ya. Okey, dalam soalan rajah di bawah menunjukkan keluk permintaan untuk barang W. Ini adalah keluk dia, ya. Okey, dalam soalan ini cikgu beri ini 4 markah. 4 markah. Okey, bagaimana kita nak dapat 4 markah, ya? Okey, lupa soalan dia.
Soalan dia, jelaskan pergerakan dari titik B ke titik A. Ya, kita nak tahu jelaskan. Jelaskan ni adalah kata tugas. Kalau jelaskan maknanya mesti ada fakta dan huraian. Ya. Okey. Kata kunci dia, pergerakan titik dari B ke A. Pergerakan apa? Ini pergerakan keluk permintaan tadi. Ya. Okey. Daripada B ke A. Okey. Pergerakan ni. Apa berlaku kalau kamu lihat di sini? Apa yang berlaku ya? Daripada B. Kita lihat. Okey. Ini adalah permintaan asal 20 unit ya. Kuantiti permintaan adalah 20 unit. Apabila dari pergerakan daripada B ke A, maka kuantiti tadi telah berkurangan dari 20 kepada 10. Ini apa yang kita nampak ya. Kenapa dia jadi begini? Disebabkan oleh harga ini. Harga RM8 telah naik menjadi RM12. Jadi bagaimana kita nak tulis jawapan ya? Okey. Mari kita lihat jawapan ya. Untuk dapatkan 4 poin, untuk dapat 4 markah ya. Pertama, kita jelaskan pergerakan dari titik B ke A menunjukkan apa? Menunjukkan kuantiti yang diminta barang W ya. Ini cerita tentang barang W. Telah berkurangan. Nampak berkurangan ni ya? Dari 20 unit kepada 10 unit. Ya. Okey, itu dah dapat 1 markah dah. Ya, 1 markah dah. Okey. Apa yang seterusnya? Ini disebabkan peningkatan harga daripada RM8 kepada RM12. 1 lagi markah, ya. Okey. Perubahan ini dikenali sebagai apa? Penguncupan. Tadi kita dah sebutkan. Penguncupan permintaan. Perubahan ini dikenali sebagai penguncupan permintaan. Sebab apa penguncupan? Sebab kuantiti tadi telah berkurangan dari 20 kepada 10 unit. Dan yang terakhir, markah yang terakhir, kita diandaikan faktor lain tidak berubah. Okey, pandai semua ya. Okey. Jadi cikgu harap semua boleh buat dengan baik ya. Sebagai menguji kemahiran semua, cikgu tinggalkan dengan 1 soalan di sini. Uji minda. Dengan bantuan gambar raja, jelaskan perubahan kuantiti yang diminta akibat daripada perubahan harga barang itu sendiri ya. Jadi kamu boleh buat dan boleh dapatkan jawapan daripada guru masing-masing ya. Okey. Untuk hari ini, jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum. Terima kasih like, share dan subscribe.